Hadis mula-mula dalam babul ihsar, Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hajjaj bin Amr al-Ansari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang patah ataupun menjadi tempang ataupun kecok, kita kata faqad hallah, maka sesungguhnya bolehlah dia membuka ihram halal. Wa alaihi al-hajj min qabil, dan dia kena mengerjakan haji pada tahun berikutnya. Qala Ikrimah, kata Ikrimah, saya tanya Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang perkara ini, faqala sadaqa, mereka berdua berkata benar, yakni Hajjaj bin Amr itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hajjaj bin Amr lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man kusira au urija, cuma ada tambahan au marida, atau jatuh sakit, fa dzakara ma'nahu, lalu perawinya menyebutkan sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Maimun bin Mihran daripada Abu Hadir, dia menceritakan kepada ayah saya, kata Amr bin Maimun, ayah saya itu siapa? Yaitu Maimun bin Mihran. Katanya, saya keluar untuk mengerjakan umrah pada tahun Ahlus Syam mengepung Ibnu Zubair di Mekah. Beberapa orang daripada kaumku telah menghantarkan bersamaku binatang kurban. Falamma intahaina, bila kami sampai kepada penduduk Syam, mana'una, mereka menghalang kami daripada memasuki tanah haram. Saya pun menyembelih binatang kurban, maka ini di tempat saya tertahan itu. Thumma ahlaltu, kemudian saya membuka ihram. Thumma raja'tu, kemudian pulang. Bila tahun berikutnya, pada tahun hadapannya, saya keluar untuk qada umrah saya itu, saya pun pergi berjumpa dengan Ibnu Abbas. Saya tanya dia, dia pun kata, abdilil hadiah, tukarkan atau gantikan binatang kurban. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya supaya menggantikan binatang kurban yang telah mereka sembelih pada tahun Hudaybiyah, di dalam umratul qada. Pada tahun Hudaybiyah, tahun yang ke-6, dia suruh pada umratul qada, yang pada tahun yang ke-7. Bab masuk Mekah, yakni adab memasuki Mekah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar apabila datang ke Mekah, dia akan bermalam di Dhituan sehingga pagi. Bila pagi dia mandi, kemudian masuk ke Mekah pada waktu siang. Dia menyebutkan tentang Nabi SAW bahawa baginda melakukannya, yakni melakukan begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW masuk ke Mekah daripada Thaniyatil Ulia, yakni satu jalan daripada bahagian atas Mekah. Wa yakhruju min ath-Thaniyatis Sufla, dan dia keluar melalui Thaniyah, jalan yang berliku-liku di lereng gunung ataupun di lereng bukit, itu maksud Thaniyah, iaitu bahagian bawah. Zad al-Barmaki menambahkan, maksud beliau ialah dua kawasan ataupun dua laluan di lereng bukit Mekah. Itu Thaniyatul Ulia dan Thaniyatul Sufla itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW keluar melalui jalan pokok, yakni pokok yang berada di Dzul Hulaifah. Wa yadkhulu min tariqil Mu'arras, dan masuk yakni ke Mekah melalui jalan Mu'arras, iaitu masjid di Dzul Hulaifah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW masuk pada tahun pembukaan Mekah daripada Kada, iaitu bahagian tinggi daripada tanah Mekah, dan masuk pada ketika mengerjakan umrah daripada Kuda. Urwah masuk daripada kedua-dua jalan itu, dan paling banyak dia masuki Mekah melalui Kudan, sebab itu adalah jalan yang lebih dekat untuk sampai ke tempat tinggalnya. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bila masuk ke Mekah, dia akan masuk dari
kawasan tingginya dan keluar daripada kawasan rendahnya. Itulah beberapa hadis dalam bab ini. Dalam babul ihsar, hadis mula-mulanya iaitu daripada Hajjaj bin Amr al-Ansari. Berhubung dengan Hajjaj bin Amr al-Ansari ini ada khilaf ulama tentang sama ada dia ni sahabat ke tidak. Setengah-setengah ulama dia mengatakan sahabat dia ni. Dan mereka kata Hajjaj menyatakan dia dengar daripada Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok berdasarkan riwayat Abu Dawud ini, Hajjaj bin Amr al-Ansari kata Rasulullah SAW bersabda. Dia tidak kata saya dengar. Dalam riwayat yang kedua juga melalui sanad yang lain, tapi bahagian atas tu serupa daripada Hajjaj bin Amr juga daripada Nabi SAW qala. Ini semua tidak menunjukkan bahawa dia ni telah dengar daripada Nabi SAW. Kalau dah tidak sabit dia ni telah dengar daripada Nabi SAW, maka tak boleh kita kata dia ni sahabat. Boleh. Tak jelas. Walau bagaimanapun ada yang mengatakan dia ni sahabat. Dalam setengah-setengah riwayat ada sebut dia ni dengar, tapi berdasarkan riwayat Abu Daud ini tak ada, tidak jelas begitu. Setengah-setengah ulama mengira dia ni sebagai tabi'in. Antaranya Al-Ijli Ibn Al-Barqi dan Ibnu Sa'ad mengatakan dia ni termasuk dalam tabi'in, bukan sahabat. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang patah dalam perjalanan nak pergi buat haji ataupun nak pergi buat umrah, patah kaki, katakanlah, au urija, atau jadi kecoh sebab penat sangat tu, kecoh, faqad halla, maka boleh bukalah ihram dia tu, maka dia boleh halal lah, yang dia boleh membuka ihramnya. Faqad halla bukan zahir dia tu memanglah buat zahiri, pegang gitulah zahir. Bila saja berlaku lagu ni patah ataupun kecok, dengan sendirinya jadi halal. Dengan sendirinya, keadaan tu sendiri tu menyebabkan dia tu halal. Jadi tak ada faedah lagi duduk pakai ihram ke apanya, buka je lah. Buka je lah. Sedangkan mengikut jumhur ulama, mereka tak faham gitu. Faqad halla di sini ada lafaz yang mahdzuf, yang perlu ditakdirkan sebelum daripadanya itu. Faqad halla itu. Sebab banyak di dalam bahasa Arab ni, dalam Quran, dalam hadis banyak sekali guna present hadzaf dan takdir lagu ni. Misalnya di sini dalam syarah kita dia ada sebut 115, faqad halla ay jaza lahu an yahilla bi ghairi damin. Itu maksudnya. Maka haruslah dia halal, yakni dia membuka ihramnya tanpa perlu mengorbankan binatang kurban, tanpa perlu bayar dak, tanpa perlu kita kata bayar dak. Kalau dia tu ada binatang kurban sendiri, tak payah bayar dak lah, tak payah buih piti kat orang sembelih sendiri lah. Ni mana kalau tak ada, nak suruh senang, jadi orang kita, bahasa kita ni panggil bayar dak. Maksud sebenarnya kurbankan ataupun sembelih binatang itu. Ni faqad halla bukan halal selalu, dengan sebab berlaku begitu saja tu jadi halal selalu. Yang ni tidak dalam keadaan ihram lagi dia, tidak. Tetapi nak sebut sini harus, boleh dia. Kalau dia nak buka, kalau dia nak halal, boleh. Kalau dia tak buka lagi pun tak apa, tunggu. Tunggu sampai dia siap kau, hilang dah kecok sana ni, ataupun sembuh dah patah sana ni, boleh pergi terus. Boleh. Cuma boleh, harus. Jadi di situ ada takdir. Faqad halla, faqad jaza lahu an yahilla. Halal tu maksudnya tanpa dia perlu membayar apa-apa fidyah. Ini serupa juga dengan sabda Nabi SAW di tempat lain. Misalnya, ini dalam syarah ni kita tengok selepas pada tu, idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sa'im.
Faqad aftara as-shaim, apabila tiba malam dari sini dan berpaling siang dari sini, dia isyarat. Faqad aftara as-shaim, maka berbukalah orang yang berpuasa. Apa makna? Makna dianya halalahu al-iftar, halallah kepadanya berbuka. Sebelum pada tu tak halal. Dan tidak semesti kata faqad aftara as-shaim dengan sendirinya buka dia, dengan sendirinya tidak puasa adalah dia apabila jatuh matahari. Tidak jadi buka lagi kalau selagi tak pakai. Di sini bukan maksudnya dengan sendirinya jadi dia buka puasa, tak puasa apabila jatuh matahari. Tidak. Jadi berhenti puasa dia apabila dia makan. Bolehlah dia makan. Itu takdir dia. Begitu juga di sini, yajuzu lahu an yahilla. Ada takdir itu, iaitu boleh dia halal. Adapun dalil harus apabila seseorang ini yang nak buat haji ataupun umrah tu tertahan ataupun terhalang daripada meneruskan maksud dia tu, dia boleh buka ihram dia. Mana dalilnya? Faqauluhu ta'ala fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa fihi idmar, wa ma'nahu wallahu a'lam. Fa in uhsirtum an itmamil hajj wal umrah wa aradtum an tahillu fadhbahu ma tayassara minal hadi. Bukan main panjang tu yang dibuat di situ. Kalau kamu tertahan, maka yang termudah kepada kamu daripada binatang kurban, yang termudah. Tak payahlah ambil payah unta mahal, ataupun payah kambing pada dah. Tapi di sini famastaysara minal had. Adakah apabila semata-mata terhalal tu terus kita kena sembelih lalu binatang kurban tu? Dah. Kalau buka ihram tu barulah. Kalau nak berhenti buat kerja tu, barulah kena bayar dam ataupun kena sembelih binatang ni. Kalau semata-mata tertahan tak boleh gitu, tidak perlu lagi dia kena kurban tu. Wa fihi idmar, di sini ada buat. Makna dia fa in uhsirtum, jika kamu tertahan daripada menyempurnakan haji dan umrah dan kamu nak buka ihram kamu, maka kamu kena sembelih ma tayassara minal hadi, binatang kurban yang termudah kepada kamu. Tengok takdir tu bukan main, banyak dicelup tu. Bukan semata-mata tertahan tu sendiri jadi kena sembelih lalu. Wajiblah atas dia tu kena sembelih binatang kurban. Dah, tidak lagu tu. Apabila buka ihram tu, idil ihsar nafsuhu la yujibul hadiah, kata dia. Sebab ihsar tu sendiri, keadaan tertahan itu sendiri tidak mewajibkan seseorang itu kena sembelih binatang, kena bayar dada. Ala tara, tidakkah engkau lihat seseorang itu boleh dia tidak buka ihram dia. Kalau dalam keadaan tadi dia tak buka ihram dan dia terus berihram, wa yabqa muhriman kama kan, yang disumpah sebelum pada itu dia tu ila an yazulal mani', sehingga hilang halangan itu. Fayamdi fi mujibil ihram, dan dia buatlah, dia jagalah apa-apa yang dikehendaki oleh ihram itu, dia jaga diri dia dalam masa itu. Ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih fa fidyatun. Di sini pun ada hadaf, ada takdir juga. Sesiapa di antara kamu sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka kena bayar fidyah. Adakah semata-mata ada gangguan di kepala tu atau sakit tu mewajibkan seseorang ni kena bayar fidyah, kena mengorbankan binatang ataupun bayar dam? Tak. Dengan sebab itu dia kena takdir. Gini takdir dia, fahalaqah fafidyatun. Jadi sesiapa di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, fahalaqah sebelum fidyatun tu, selepas fa tu fahalaqah, maka dia pun cukurlah kepala dia. Fafidyatun, baru kena sebab cukur tu, sebab buka ihram. Bukan semata-mata kerana sakit tu ataupun kerana ada gangguan di kepala tu kena bayar fidyah. Tak. Dengan sebab tu kena takdir di sini. Dia nak ceritanya semua tempat ni ada takdir dia, mengikut jumhur ulama. Wa illa, kalau nak kira je
semata-mata ada gangguan di kepala tu tidak mewajibkan seseorang itu bayar fidyah. Begitu juga firman Allah, banyak lagu ni, ayat banyak lagu ni. Famankan, bukan afaman ke? Mungkin setengah-setengah cetakan tu serupa dengan ana ni ada a sebelum faman. Bukan, tak ada silap cetak. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sini pun semua tak ada juga. Sesiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka kena ganti beberapa hari yang lain. Kena ganti beberapa hari yang lain. Adakah seseorang ni kalau sakit bulan puasa ataupun dalam perjalanan tunggu dia kena ganti? Tak, nak ganti apa? Dia tunggu puasa. Kalau dia tunggu puasa, maksudnya kalau dia batalkan puasa dia tak puasa, barulah kena ganti. Jadi bermaknanya ada takdir di sini. Maknanya fa'aftara. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Selepas fa tu fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia sakit, dia pun buka puasa dia. Kena gantilah hari tu. Ikutlah sehari ke berapa hari ke. Ataupun dia dalam perjalanan, dia tak boleh puasa, dia tak puasa, kena gantilah untuk hari tu. Tapi kalau semata-mata dalam perjalanan tu dia tidak batalkan puasa dia tak puasa lah, dia terus puasa. Ataupun dia sakit, dia terus puasa, tak kena ganti hari lain, apa nak ganti? Jadi dia nak ceritanya dalam Quran, dalam hadis banyak yang seumpama ni kita tak boleh pakai mengikut zahir dia. Bahkan kena pakai mengikut kaedah bahasa Arab, di mana ada banyak takdir di situ, hazaf dan takdir ataupun idmar, dia panggil idmar. Begitu juga firman Allah, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Sesiapa yang terpaksa makan binatang yang haram tu dengan tidak dia sengaja dan dengan tidak menceroboh ketetapan Allah, dengan maksud nak melanggar perintah Allah, fala ithma alaih, tak apa. Jadi tak apa ni maknahu fa'akala fala ithma alaih. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa'akala fala ithma alaih. Kalau dalam keadaan terdesak lagu tu, lapar terlajak, dia pun makanlah babi, kita adanya babi misalnya, kita kata fala ithma alaih, tak apa makan saja, tak dosa. Bukan semata-mata dalam keadaan terpaksa begitu tu tidak dosa, apa kena munanya. Wa illa fa nafsul ittirar, semata-mata berada dalam keadaan terpaksa begitu tidak menyebabkan seseorang itu mendapat dosa. Begitu juga di sini hak kita duk baca ni, faqad halla man kusira au urija faqad halla ay yajuzu lahu an yahilla. Boleh kalau dia nak buka ihram dia tu boleh. Qala asy-Syaukani tamassaka bi zahiri hadha Abu Thawr wa Dawud faqala innahu yahillu fi makanihi bi nafsil kasr wal 'arj. Ni dua orang ni kata sebenarnya seseorang tu jadi halal dengan sendirinya di tempat hak dia patah kaki tu, ataupun dia jadi kecok tu. Bukan harus, memang jadi buka dengan sendiri, halal dengan sendiri, faqad halal, dia tak takdir gapo-gapo dah. Sebab tu orang panggil mazhab zahiri. Dia pakai zahir. Dalam lagu tu apa nak takdir, Nabi kata dah halal. Itulah. Supaya kita kata hadis tadi tu. Apa dia? Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sha'im. Faqad aftara as-sha'im, mana bila tiba malam itu siapa dalam masa dengan sendirinya boleh makan. Makan tak makan kau tak caralah dengan sendiri, itu siapa masa dia buka puasa. Makan ke tak makan kau itu bukan masa puasa. Bukan masa puasa. Dengan sendiri. Dia faham lagu tu. Tidak kata boleh makan, tak. Tak boleh nak puasa, tak boleh. Habis dah masa puasa. Makan ke tak makan kau tak cara. Dia faham zahir gitu. Supaya juga di sini. Adapun ulama-ulama yang lain, mereka ijma' mengatakan seseorang itu
tidak halal kerana semata-mata patah kaki ataupun kecok. Cuma mereka khilaf tentang apa sebab dia tu boleh halal tu, apa sebab. Tentang fima bihi jahil, dan apa maksud hadis ini. Ashabus Syafi'i, ini tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, anak buah dia kata ini keadaannya boleh lagu ni apabila seseorang mensyaratkan tahallul dengan sebabnya. Misalnya seseorang tu dia biasa dah sakit kaki, tapi segar-segar, nak pergilah, nak pergi buat umrah. Kalau kita kata dia pun syarat dah, kira-kiranya, ya Allah, saya nak pergi buat umrah, tetapi sekiranya saya sakit kaki pula tengah jalan, saya nak buka lah akhirat. Itu syarat lagu. Dia sebut jadi awal lagi tu. Kalau syarat lagu tu memanglah bila saja dia sakit kaki, bermakna dia buka dah akhirat. Kalau dia syarat, kalau dia tidak syarat tak boleh. Jadi dia boleh buka tu dengan sebab ada syarat. Bila ada syarat tu, sara halalan, jadi halal lah dia. Wala yalzamud dam, dan tak kena bayar dam. Tak kena bayar dam dalam keadaan ni, kalau dia tu telah mensyaratkan. Tetapi kena ingat, baru ni kita sudah sebut dah, ihsar dalam mazhab Syafi'i dan banyak lagi mazhab-mazhab yang lain, dia hanya kerana musuh saja, kerana benda lain tak boleh. Kecuali kalau dia syarat tadi. Syarat tadi cerita lain. Kalau syarat cerita lain. Wa qala Malik wa ghairuhu, Malik dan selainnya mengatakan halal seseorang itu dengan tawaf di Baitullah. Tidak jadi halal, benda lain tak boleh menghalalkan dia, tak boleh. Lepas tu puak-puak kufiin pula mengatakan halal dengan niat, dengan dia menyembelih binatang dan dengan cukur kepala. Hak tu yang jadi halal tu. Bukan semata-mata kerana dia tertahan di sesuatu tempat tu tak boleh nak meneruskan perjalanan dia, semata-mata hak tu jadi halal dia. Tidak. Apabila dia melakukan niat nak buka ihram, sembelih binatang dan cukur kepala ke apa, barulah dia halal dengan sebab ni. Dengan sebab ni. Jadi masing-masing itu berbeza pendapat tentang halal tu dengan sebab apa. Lepas tu Hanafiyah dan Syafi'iyah khilaf tentang ihsar ni. Puak-puak Hanafiyah kata ihsar boleh berlaku dengan segala perkara yang menghalang seseorang itu daripada terus pergi untuk menyempurnakan ibadat haji atau umrah dia. Tak kira lah ikutlah apa-apa halangnya pun. Bukan masalah syarat ke apa, tidak masalah syarat, memang boleh. Memang boleh. Syafi'i berkata seseorang itu ihsar ni syarat dianya kena musuh, barulah boleh. Dia nak buka ihram tengah jalan. Kalau dihalang oleh musuh, kalau kena sakit kau apa tak boleh. Wa wajhu qaul Syafi'i, alasan Imam Syafi'i, alasan dia ke ni? Sebab ayat ihsar ni turun berhubung dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka terhalang untuk meneruskan perjalanan dia pergi buat umrah tu oleh musuh. Musuh halang. Jadi orang kafir Mekah tak pergi. Tu dalam tahun Hudaibiyah, tahun yang ke-6 tu nak pergi buat umrah, mereka terhalang di tengah jalan kerana orang kafir Quraisy tak pergi tahun tu. Bila kecek berunding, dia kata tak apalah tahun depan. Pasal masa tu di bawah kuasa mereka lagi. Dia tidak benar. Jadi terhalang di situ hak cerita Nabi tu dalam peristiwa tu kerana musuh. Jadi dia hadkan ihsar ini kepada musuh saja. Hak lain tak boleh. Lepas tu dia kata tengok kepada hujung ayat. Fa in uhsirtum tu. Fa in uhsirtum tu, kalau tengok pada hujung ayat tu, iaitu firman Allah, fa idza amiltum, bila kamu sudah aman. Ini menunjukkan ada kaitan dengan musuh. Aman, damai, perang, kekacauan berlaku, huru-hara ni berkait dengan musuh. Wal aman minal adu, kata dia. Aman ni daripada musuh. Dan apa diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, la hasra illa min adu, tidak ada halangan melainkan kerana musuh. Itu alasan dia. Walana umum qawlihi, tapi bagi kita, kata dia, kita pegang dengan umum firman Allah, fa in uhsirtum. Fa in uhsirtum, kita tak ambil kira peristiwa yang berlaku di zaman Nabi itu.
tak ambil kira. Sebab bukan khusus dengan hak tu saja hukum ni. Fa in uhsirtum, jika kamu terhalang. Halangan ni boleh jadi daripada musuh, boleh jadi kerana sakit, boleh jadi kerana halangan-halangan lain lagi. Misalnya kerajaan Arab Saudi kalau ni lah, dia tidak benarkan masuk misalnya, sebab tak ada visa misalnya, itu halangan juga. Pada kat sana tak boleh masuk dah, mana-mana pun tak boleh masuk dah. Jadi ada kata masuk dalam ihsar ni, kata dia wal ibratu li'umubil lafz indana la bi khususis sabab. Kita kira umum lafaz. Fa in uhsirtum, kalau kamu terhalang halangan ni musuh saja ke? Banyak lagi halangan yang lain. Jadi dia sebut cerita sampai Nabi itu sebab yang khusus di zaman dia, tapi tidak makna nak ikat kita dengan semua ni dengan sebab yang sama. Adapun firman Allah, fa idza amintum, apabila kamu sudah aman. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi. Itulah ayat tu. Dia kata kalau ayat tu dua cara jawapan dia. Ada dua jawapannya. Yang pertama, aman itu sebagaimana aman daripada musuh, aman daripada sakit pun yalah juga, aman daripada halangan lain, itu pun aman juga. Misalnya kata dia, seperti Nabi kata az-zukam amanun minal judham misalnya. Jadi aman tu kait dengan penyakit. Sebab apabila seseorang tu hilang penyakit dia, maka amanlah dia daripada penyakit ataupun gangguan, daripada mati. Yang kedua kata dia, ini menunjukkan bahawa muhsar dari muhsar min al-adu muradun min al-ayat syarifah. Memanglah maksud ayat Quran itu muhsar daripada musuh, tapi tidak bermakna kalau dia sebut berkenaan dengan musuh makna hak lain tak termasuk. Tak boleh dimaksudkan. Boleh juga maksud hak lain pun kata dia. Apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, iaitu kalau sabit kata dia, maka kalau sabitlah, kalau hadis itu sahih, asar dia tu sahih, dia tidak boleh memansuhkan mutlak ayat Quran dengan asar secara tu, tak boleh. Tak boleh. Dia sendiri pun berpendapat, Ibnu Umar pun berpendapat tak boleh mansuh kitab dengan sunnah. Apatah lagi kalau hak setara tu tak kuat mana, tak boleh. Kita nak hakkan umum Al-Quran tu dengan satu hadis yang setara ni, tak boleh. Sebab tu dia tak sepakat. Wa alaihi al-hajj min qabil, dan dia kena buat haji tahun berikutnya ataupun tahun akan datang lah. Jadi ini masalah, kalau dia buka ihram tidak dapat menyempurnakan haji atau umrah, dia ada beberapa masalah di sini. Ada beberapa masalah dari segi kewajipan qada apa yang telah diihramkan dia tu selepas dia bertahallul. Rekah ceritanya kata dia muhsar, orang yang terhalal tu sama ada terhalal daripada mengerjakan haji sebab dia telah berihram haji, ataupun dia terhalal untuk buat umrah saja. Terhalal untuk buat haji saja, terhalal untuk buat umrah saja. Ya, ketika terhalal untuk buat haji dan umrah, misalnya seseorang itu dia niat untuk melakukan haji qiran. Haji qiran, baiklah, ada tiga keadaannya. Kalau dia berihram untuk buat haji saja, berihram untuk buat haji saja, dia dalam perjalanan itu terhalal dia, kalau mengikut Syafi'i kerana musuh, kalau mengikut Hanafi ikutlah apa-apa halangan. Kalau terhalal begitu, dan dia nak buat haji saja, kalau waktu haji, masa haji itu masih ada lagi, inda zawalil ihsar, pada ketika hilang halangan itu. Musim haji itu, waktu untuk buat akikah haji itu, mana dia dah kira-kira nak pergi wukuf, dah masih ada. Wa arada an yahujja min 'amihi dhalik, dan dia nak buat haji pada tahun itu juga, dia pakai ihram semula. Itu cara.
Kalau waktu masih ada lagi, dia sudah buka dah ihram. Tahu-tahu halangan tu tak ada dah pula, hilang. Waktu untuk buat kerja haji masih ada. Maksudnya masih ada tu dia dah. Kalau kiranya gitu nak buat nak wukuf di Arafah tu dia dah. Dia pakai ihram dan buat haji lah. Dan tidak perlu dia niat qada, dan tidak kena umrah atas dia tu. Dia pergi buat haji saja, sesat. Tidak perlu qada, akan datang ke apa, tak ada lah. Itu satu pendapat, dan tidak kena gapo-gapo. Tapi Ibnu Abi Malik meriwayatkan daripada Abi Yusuf, daripada Abi Hanifah, dia kata dia kena bayar dam kerana dia telah buka ihram yang pertama. Kena bayar dam. Itu satu keadaan. Baik, kalau tahun tu sudah berubah, lepas dah, tak boleh nak kerja haji dah, habis dah masa, maka dia kena qada haji dan umrah. Dan tidak gugur haji itu melainkan dengan niat qada. Dengan niat qada. Riwayat Hasan bin Ziyad daripada Abi Hanifah, dia kata dia kena qada haji dan umrah. Dia kena qada lagu tu. Dalam keadaan saat ni. Dan dia kena niat qada untuk kedua-duanya. Ini adalah pendapat Zufar. Ini dalam bahasa Hanafi lah. Wa qala Syafi'i berkata, alaihi qada'u hajjatin la ghairu. Hak dia kena wajib qadanya haji saja, hak lain dak. Tu je. Benar. Habislah situ. Lepas tu dalam riwayat yang keduanya juga daripada Hajjaj bin Amar, cuma dia ada beza riwayat yang kedua dengan riwayat yang pertama dari segi ada ziyadah. Dalam riwayat yang kedua ni pada sanad dan pada matannya. Ziyadah pada sanadnya, apa dia? Ziyadah Abdullah bin Rafi' di antara Ikrimah dan Hajjaj. Cuba kita perhati sini riwayat yang kedua ni, antara Ikrimah dan Hajjaj itu ada Abdullah bin Rafi'. Itu orang panggil ziyadah pada sanad. Dalam riwayat yang pertama tak ada. Ikrimah kata saya dengar Hajjaj, tak ada perawi di tengah dia tu, antara dia tu. Itu orang panggil mazid. Termasuk dalam mazid fi muttasilil asani, yang ditambahkan dalam sanad yang memang bersambung dah. Kalau tidak sampai ni pun, sebelum pada ni memang Ikrimah ada dengar Hajjaj tu sendiri. Tidak kata hak sebelum pada ni tu tidak sahih, tidak sabit ittisalnya, bersambungnya itu. Tidak, sudah jelas dah. Jadi bermakna hak ni tambah dalam sanad yang memang sudah sedia bersambung dah. Cuma ini ada tambahan, cuma maklumat lah, kita kata ada orang di celah dia ni. Boleh jadi Ikrimah ni suatu ketika dia dengar daripada Abdullah bin Rafi' daripada Hajjaj, pada ketika yang lain sebab pada tu dia jumpa pula dia dengar dia. Boleh berlaku benda yang seumpama tu, boleh. Dari segi ziyadah pada matan, pada isi hadis tu, sebab dalam riwayat yang sebelum pada ni man kusira au urija, gitu ya. Dalam riwayat yang kedua ni ada tambah au marida, atau dia sakit. Bermakna ihsar itu boleh berlaku dengan sebab-sebab ni. Dengan sebab ni hadis-hadis ni menunjukkan dengan sebab ni ada halangan juga. Apabila ada halangan boleh buka ihram, dan dia tidak kena bayar fidyah gapo. Fa dzakara ma'nahu, lalu dia menyebutkan hadis seterusnya. Di sini ada tambahan marida. Sebelum pada ni tak ada marida tu, tak ada. Adanya man kusira ataupun urija saja. Man kusira ataupun urija. Dia bahasa Arab ni kalau urija jadi kecok kerana sebabnya baru, bukan asal. Bukan daripada kejadian lagi, hak asal lagi, semenjak lahir dari perut ibu lagi, bukan. Tapi kalau hak semenjak lahir daripada ibu, orang panggil arija ya'raju, ra terbagi bawah. Kalau urija seperti dalam hadis ni, dia bukan asal, baru berlaku. Itu beza dia. Urija baru berlaku, kecok keadaan tu. Kalau arija sejak asal lagi. Dan dalam hadis ini disebutkan urija, bermakna keadaan itu baru berlaku, bukan semenjak asal, tidak. Seterusnya hadis yang ketiga, iaitu riwayat daripada Aba Hadir Al-Himyari
Dia ceritakan kata Amar bin Maimun ni, kata Amar bin Maimun, Abah Hadir ni cerita kepada ayah saya. Ayah saya tu siapa? Maimun bin Mihran. Gapo dia cerita? Ni hak dia cerita. Saya keluar untuk buat umrah pada tahun penduduk Syam. Penduduk Syam tu maksudnya bala tentera Syam lah, pemerintahan Syam kepung Ibnu Zubair di Mekah. Jadi ceritanya Ibnu Zubair ni dia dakwa jadi khalifah. Lepas pada tu ditentang oleh Bani Umayyah yang berpangkalan lah, kita kata berpusat di Syam. Lama-lama pengaruh dia kehukuran. Ini perkara ni disebut dalam Bukhari pun ada. Kehukuran akhir sekali terkepung dia di Mekah. Dia lari duduk di Mekah untuk mendapat perlindungan di tanah haram. Jadi dia ni kepung lah. Tak seri dia mempengaruhi orang. Dan kata Abah Hadir ini, saya nak pergi Mekah ni pakak tahu, anak beranak, sahabat andai pakak tahu. Jadi masing-masing nak hantar binatang kurban lah pergi Mekah ni, pergi kurban sana. Hantar, kirim lah melalui dia. Bila kami sampai kepada ahli Syam, mana ada sekatan-sekatan dia tak benar masuk. Tak benar masuk ke dalam tanah haram. Sedangkan tempat sembelih tu, tempat sembelih binatang kurban itu dia kena dalam tanah haram. Hadiyam balighal Ka'bah, binatang kurban yang sampai kepada Kaabah memang situlah. Thumma mahilluha ilal baitil atiq, dia kena sampai ke situ. Jadi sebelum masuk tanah haram itu terhalal dah. Jadi lagu mana? Kalau sembelih bukan sembelih tempat dia. Tempat dia dalam tanah haram, dia baru tempat dia. Berdasarkan Quran dan hadis. Saya pun sembelih lah binatang kurban itu di tempat saya terhalal, kata dia. Lepas tu buka ihram. Lepas tu balik, dia bukan tak lagi. Pada tahun hadapan, tahun berikutnya, saya pun keluar, kata dia, untuk qada umrah saya. Sebab umrah tak boleh nak buat pada tahun tu, sudah niat gapo dah. Lepas tu balik, kena nak qada dulu. Saya pun pergi jumpa dengan Ibnu Abbas dulu. Saya tanya dia. Dia pun kata kena tukar pula. Kena tukar binatang kurban. Tak pandai hak dulu kamu kurban dah tu tak pandai. Kena hak lain pula. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat dia tukar, ganti binatang kurban. Yang ni hak dia kurban pada tahun yang kena tu kerana terhalal di Hudaibiyah tu, sembelihlah binatang tu. Bila nak qada tahun depan tu, dia kena tukar hak lain, ganti hak lain pula. Kena sembelih pula. Maksudnya tak padan dengan hak dulu. Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia sembelih yang telah menyembelih di tahun Hudaibiyah tu, suruh ganti hak lain pula pada umrah qada. Itu ceritanya. Kira-kiranya kalau seseorang tu nak buat umrah, lepas tu terhalal, dia pun kurbankan binatang dia tu di tempat dia terhalal. Semula dia nak qada, dia kena kurban semula pula. Dia kena bayar dan pula, ataupun kena kurbankan binatang pula pada tahun berikutnya itu. Dia masalah hadis ni, dia ada masalah dari segi sanad dan dari segi isinya. Dari segi sanad, dari segi isinya. Dari segi sanad, kalau kita tengok banyak banyak masalah. Iaitu nombor satu sekali Muhammad bin Salamah, itu perawi. Nombor dua Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Nombor tiga Abah Hadir Al-Himyari. Ini semua ni perawi yang dhaif. Kalau ada yang terima dia pun dalam keadaan ni tak boleh terima. Tak boleh terima dia. Sebab apa? Sebab ada tiga jujuk tiga ni. Siapa dia Abah Hadir dulu? Kita berkenalan dengan dia dulu, iaitu Uthman bin Hadir Al-Himyari. Orang panggil juga Al-Azdi, Abu Hadir Al-Qas, ahli cerita dia. Jadi kalau ulama-ulama hadis ni kalau dia sebut ahli cerita, tawas lah. Abdul Razak berkata Uthman bin Abi Hadir. Dalam takrib kata huwa waham, bukan Uthman bin Abi Hadir, tapi Uthman bin Hadir. Betul. Jadi hak kata Abi Hadir itu keliru. Abu Zur'ah kata thiqah. Ibnu Hibban
masuk dia dalam kitab Istiqaq dia. Hakim kata Syekh min ahli Yaman maqbul saduq. Ibnu Hazm dalam Muhalla kata Abu Hadir Al-Azdi majhul. Ibnu Hazm kata bila majhul mana tak boleh pakai. Dhaif. Jadi bukan hak ni saja, di sini dia ambil sikit je. Ramai lagi orang lain yang mengatakan dia ni majhul dan tidak kuat ke apa. Selain daripada tu Ibnu Ishaq, Muhammad bin Salamah bin Fadal. Hak ni tu perawi tak boleh pakai juga. Dia ambil daripada Ibnu Ishaq. Orang yang terima Ibnu Ishaq dengan syarat dia meriwayatkan secara tahdits. Di sini Ibnu Ishaq meriwayatkan secara an-anah. An tak boleh pakai. Mereka pun tak boleh pakai juga kalau lagu ni. Itu yang pertama, berhubung dengan hadis ni, berhubung dengan sanad dia. Adapun dari segi isi, isi dia tu tak kena. Sebab Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang sabit, tidak suruh sahabat dia. Ni hak suruh ni dalam riwayat lagu ni lah. Dalam riwayat hak sahih tak ada suruh sahabat-sahabat dia ganti semula. Apakah seseorang tu kalau dia buat umrah tu bukan wajib, buat umrah sunat. Begitu juga kalau haji sunat. Jadi kalau dia terbatal tu, mestikah dia tu kena ganti qada? Itu masih khilaf lagi. Kebanyakan ulama kata kalau hak sunat tak. Jadi umrah ni hak sunat. Jadi apa yang kena ganti? Kalau ada ganti, Nabi SAW pergi pada tahun Hudaibiyah yang kena tu, tahun yang kena tu 1,400 orang sahabat dia. Mesti banyak riwayat yang menyebutkan pada tahun yang ketujuh tu, adakah Nabi kata hak mana-mana mari sekali dengan aku tahun ni, oleh kerana tak boleh menyempurnakan umrah, tahun depan mesti kena pergi. Berlaku. Adakah begitu? Bahkan ramai daripada mereka tak pergi dalam umratul qada, orang panggil, ataupun umratul qadiyah tu ramai tak pergi. Kalau dah wajib mesti pergi belakang. Mesti pergi belakang. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, Nabi tak ada perintah suruh ganti kau, misalnya suruh ganti lagu mana. Nombor satu, sekali dia kena qada, kau kepada ganti dengan binatang kurban ni saja, hatta kirim kau orang. Tak ada tu. Yang ada, kalau ada pun dalam riwayat lagu ni. Dan riwayat lagu ni tak boleh dalam masalah hukum. Ini masalah hukum. Orang hak terima Ibnu Ishaq, dia kata dari segi sejarah. Ni sejarah tak, masalah hukum tak boleh pakai juga kan tu. So, kerana dia riwayat secara anak-anak. Dua sebab tak boleh pakai. Dan yang ketiga, kerana bercanggah dengan riwayat lain yang sahih. Perawi-perawi yang kuat-kuat. Bermakna hadis ini mungkar, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tidak ada Nabi SAW suruh lagu tu. Jadi hak ni kata Ibnu Abbas, saya pergi kepada Ibnu Abbas kata begini, suruh ganti ni. Kalau kita andaikan, kita terima jugalah kata saya, ini pendapat Ibnu Abbas, boleh jadi Ibnu Abbas tak tahu hak lain-lain, tapi tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Dia alim gitu mau tak tahu. Ramah gitu mau boleh tahan nak tanya sahabat. Dan ramah hak tak pergi dalam umratul qada tu. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, umratul qada ni satu je nama dia. Qada tu apa sebab nama umratul qada? Ada yang mengatakan umrah untuk qada, hak tak jadi tahun lepas, tahun yang kena. Sebab tu dia panggil umratul qada. Tetapi nama ni, umrah ni bukan khusus dengan ni saja. Banyak lagi. Umratul muqadat, orang panggil juga. Umratul qadiyah, orang panggil juga. Jadi bagi mereka katakan umratul qadiyah hak tu je, bukan umratul qada. Sebab tidak mesti, tidak wajib qada. Kalau dia buat sunat tak jadi, sekatu je lah, tidak wajib qada. Apa ya qada ni jadi mesti pula suruh gini-gini mo ni. Jadi hak sebenarnya kata dia umratul qadiyah ataupun umratul muqadat. Maksud umratul qadiyah ataupun umratul muqadat iaitu umrah di mana berlakunya perjanjian ataupun rundingan di antara Nabi dengan pihak kafir Quraisy Mekah. Dan di situ diperolehi persepakatan
untuk Nabi SAW bagi tahun depan. Itu umratul qadiyah, bukan umratul qadha. Jadi bagi orang yang kata umrah ni namanya umratul qadiyah, tak ada kena mengena dengan qadha. Nabi SAW buat kemudian tu bukan sebagai qadha dulu, tidak. Dia buat umrah kemudian tu umrah suku. Tak ada kena mengena dengan hak dulu, bukan sebagai qadha. Yang ni umrah mustaqillah, umrah yang berasingan, bukan sebagai qadha kepada hak dulu. Tetapi kalau mengikut kaedah mazhab Hanafi, dia bila seseorang tu dia niat nak buat hak sunat, bila dia batalkan tengah ataupun terbatal, wajib dia kena buat. Jadi wajib atas dia. Itu pendapat dia. Masalahnya tidak semua orang terima. Bagi orang yang mengatakan umrah ni umrah qadiyah, bukan umrah qadha, maka tak ada kena mengena. Nama tu pun tak jelas. Bagi orang yang terima sebagai qadha, ya, sebab tu dia panggil umratul qadha. Tapi bukan semua terima hak ni. Apalagi kalau mengambil kira hak ni suruh ganti hadiu ke apa ni, ini ada dalam hadis yang setara ni kedudukannya. Dan hak ni tak boleh nak pakai, tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang. Jadi penting kita tahu hadis-hadis ni kedudukan dia sahih atau tidak sahih, penting. Kadang-kadang kita buat hujah dengan benda-benda yang tidak sahih. Kita nak menakut-nakutkan orang dengan benda yang tidak sahih, tak boleh. Itu bukan cara dia. Itu akibat tak mengaji lah. Akibat tak mengaji. Tak boleh. Bukan masalah ni saja, masalah-masalah lain pun. Misalnya ada baru-baru ni orang sebut kepada kita bahawa di akhir zaman ni ya'ti 'ala an-nas zamanun la yanfa'uhum fihi illa ad-dinar wad-dirham. Misalnya hadis tu jadi kadang-kadang orang yang sebut dia pun tak tahu lafaz hadis lagu mana pun tak tahu. Dia sebut saja pasal dia nak guna ni. Masalah nak guna itu soal lain, molek atau tidak molek itu cerita lain. Masalah guna hadis tu tak boleh. Tak boleh. Jadi akan tiba suatu masa di mana tidak berguna kepada orang ni kecuali emas dan perak. Jadi dia nak bawanya akan datang orang akan guna duit emas dan perak. Hak lain tak laku lagi. Kalau iya pun iyalah, tapi jangan kaitkan dengan hadis. Hak tu tak boleh. Hadis tu tidak sahih. Jangan kita kaitkan, jadi menyebabkan jadi orang mikir lagu mana pula. Jadi meresahkan orang. Jadi orang kata bahkan pakai duit ni, duit pitih ni, pitih kertas apa ni jadi riba kau pula banyak, jauh perginya. Jadi kurang kau ataupun tak sah kau haji kau zakat kau banyak perkara pula tu. Tak sahlah. Duk bawa hadis-hadis lagu tu tak padan. Sebenarnya salah. Boleh jadi maksud Nabi lagu lain, tidak lagu tu. Mana ayatnya zaman akhir zaman ni manusia ni terlalu kebendaan sehingga tidak ada berguna kepada mereka kecuali duit. Terseduk rakyat pandai setengah mana pun tak ada nilai kecuali kena ada pitih. Maksud dia pitih tidak mesti dinar dan dirham dalam dunia ni. Duit zaman Nabi, duit yang dipakai emas dan perak. Zaman lain kalau tak ada emas dan perak, tak ada lah kebendaan. Walaupun dia tu terlalu kebendaan sangat, dah guna ringgit, jadi tak termasuk dalam hadis tu. Maksud dia orang terlalu mata duit di zaman tu. Terus ada rakyat lah kamu comel, kamu gapo pun. Tak ada ergo. Semuanya pitih. Terus ada rakyat lah kurang setara mana pun. Kurang kau tua kau, sakit kau, dah ikutlah. Ada ergo kalau ada pitih. Dia nak rakyat zaman. Boleh jadi gitu maksudnya. Ada kemungkinan lain. Walaupun ada juga kemungkinan suatu hari orang akan guna balik pitih tu. Boleh juga jadi. Tapi kita tak boleh duk berpaut situ. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Hadis tu riwayat Abu Bakar bin Abi Maryam. Tak boleh pakai. Tu ya benar. Sebab ni tak boleh ni. Ni masalah hukum. Sekurang-kurangnya kena hadis tu hasan. Ini bukan hasan, dhaif. Begitu. Soal molek tak molek kita fikir cara lain. Tidak semestinya bergantung dengan hadis. Tak mesti benda yang molek ni kalau kita nak buat. Hak tu je masalah, bukan kita tak setuju ke apa, itu soal lain. Hak tu soal dari segi guna hadis tu tak betul.
Jangan berani guna. Kalau hadis tu betul pun, pasal makna tak kena, tak boleh juga. Hadis tu betul dah, pasal makna tak kena. Supaya ramai orang kita kan, bukan di sini saja, mana-mana pun lagu tu. Dia terlajak lah. Bila dalam hadis tu kata sesiapa meninggalkan jemaah sejeka mati dalam keadaan jahiliah. Ada kata jemaah kita, kalau dia kata jemaah dia, balah pula sama Islam. Nah, dia mengaku. Padahal hak mana sebenar maksudnya. Hak mana sebenar maksud. Dia tarik masing-masing ayat lagi dia. Itu tak kena. Walaupun hadis tu sahih. Suku kata suku. Tapi tak boleh nak pasal makna ayat ala diri kita, tak boleh ala kuat kita. Tak boleh. Kena tahu apa maksud sebenarnya jemaah tu. Jemaah mana? Jangan duduk masing-masing ayat. Tak kena lah gitu. Itu kalau hak sahih pun ada cara dia. Apalagi kalau hak tidak sahih. Tak boleh nak bawa ke dalam majlis lah. Tak boleh nak bawa ke dalam majlis. Nak becah, nak buat hukum, nak apa, tak boleh. Bab dukhuli Makkah, masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah. Ini nak ceritanya Ibnu Umar bila pergi ke Mekah, ada adab dia, ada adab ni. Dia bermalam di Rituan. Sebab apa? Sebab Nabi buat gitu. Dia sangat mengikut Nabi SAW. Sampai pagi lah duduk situ, malam sampai pagi. Bila pagi dia mandi, lepas tu baru masuk Mekah. Masuk Mekah ni pada waktu siang. Hak ni mengikut ramai juga ulama, dia mengatakan hak moleknya sunnah Nabi masuk Mekah siang. Kalau kita sampai dah nak boleh juga kalau nak masuk malam tu pun, tapi molek berhenti dulu, tunggu pagi. Dia pegang dengan ni lah antaranya. Tapi ada juga ulama mengatakan ini secara kebetulan, bukan suatu yang mesti. Bahkan malam pun boleh, ikut masa mana-mana pun boleh berlaku. Dia antara hak kata lagu ni Ibnu Umar, Atta, Nakhai, Ishaq bin Rahawai dan Ibnu Al-Munzir. Pendapat yang kedua kata boleh masuk malam kau siang kau boleh masuk belakang, tak ada kelebihan. Tak ada kata kalau tengah hari lebih. Malam kurang sikit, tak ada. Ini pendapat Qadhi Abi Tayyib Al-Mawardi, Ibnu Sabbaq Al-Abdari, dari kalangan apa namanya ashabina, kata dia. Dan ini pendapat Taus dan Ats-Tsauri. Ini kata Imam Nawawi lah, mengikut mazhab Syafi'i. Aisyah berkata dan Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz kata dia, molek masuk tengah malam pula. Molek masuk tengah malam, mustahab, elok masuk tengah malam. Lebih afdal lagi daripada waktu siang. Ini masing-masing lah, masing-masing pendapat lah. Ni kata gini, kata gini, tak apalah. Dan dia sebut Nabi SAW melakukan dia begitu, melakukan begitu. Walaupun bagaimanapun, semua ulama mengatakan elok sebelum masuk Mekah tu mandi dulu. Semua terima, mandi dulu. Ada mustahab, ini termasuk dalam mustahabat. Tetapi kalau tak mandi pun tidak kena bayar fidyah ke apa, kena tampung kekurangan, tidak, tak sampai setara tu. Apalagi kita kata nak sembelih binatang kena bayar dam, tak ada apa-apa. Setengah, kebanyakan ulama mengatakan kalau tak mandi, ambil air sembahyang pada dah. Ini termasuk dalam mustahabat. Bahkan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata kalau tak dapat mandi, molek dia tayamum. Maknanya antara yang digalakkan lah juga, digalakkan juga. Hak ni dia sebut riwayat yang kedua tu masuk ke Mekah daripada Thaniyatul Ulia. Jalan tu berbeza lah. Bapa masuk jalan yang berbeza. Kalau pergi nak sembahyang raya pun dia suruh tubik ke jalan lain, balik ke jalan lain. Nak suruh, sebab benda yang molek ni, moleknya kita biar semua tempat jadi saksi. Jalan-jalan tu pun akan jadi saksi juga. Akan jadi saksi juga. Ataupun bukan kerana apa-apa, kerana itu yang sesuai, lebih mudah. Tidak kata terikat kita kalau mari kot tu kena tubik kot tu. Tak. Mari kot tu tubik kot lain, tak apa, ikutlah kita senang kot mana. Kita senang kot mana. Ada juga yang kata sebab tu. Ada juga yang mengatakan sebab jalan berbeza ni nak beri keberkatan kepada orang-orang yang berada pada jalan yang berbeza. Kalau mari jalan tu orang tempat tu sajalah dia dapat kelebihan. Dia dapat kelebihan. Orang tu lah ialah jumpanya kalau kita katakan lari raya. Tapi kalau jalan lain, orang lain pula akan jumpa. Itu faedahnya. Sekadar tu ialah. Tidak kata tak sah ke, kalau tidak ikut lagu ni, tak sampai situ. Lepas tu Ibnu Umar
meriwayatkan bahawa Nabi SAW keluar daripada tariq syajarah dan masuk melalui tariq mu'arras. Itu jalan lah, jalan yang berbeza nak cerita. Lepas tu riwayat daripada Aisyah seperti tu juga. Cumanya Urwah masuk daripada kedua-dua jalan tu, masuk belakang tak apa ke mana-mana. Tapi hak paling banyak dia masuk ke kuda. Sebab hak tu lebih dekat dengan rumah dia. Ada sebab-sebab yang berdasar. Bukan semata-mata nak masuk tu kita jalan jauh kita pilih, tak perlu lagu tu, tak perlu. Hak ni dalam riwayat ni dia sebut gitu, sebenarnya tidak ada syarat apa-apalah. Sebagai sesuatu yang mesti tidak ada waktu itu. Kemudian riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bila masuk ke Mekah, dakhala min a'laha wa kharaja min asfaliha, masuk daripada bahagian atas kawasan yang tinggi dan keluar daripada bahagian bawah dia. Daripada bahagian bawah dia. Ini mengambil kira hak zaman itu. Hak zaman kemudian ni tak ada dah, serupa aja. Serupa je kau di tanah tinggi, kualik ni rendah kau tak ada dah. Bukit kualik tu ni jalan tu jadi rata, senang dah jalan tu. Kada zaman lain. Kalau zaman dulu kan berapa hari nak boleh safar tu kan. Jalan dengan unta ni. Lah ni dalam 5 jam je. Madinah ke Mekah tu. Jadi kalau hak laju lagi, kau laju lagi. Kalau perjalanan biasa 5 jam dah. Jadi keadaan itu sudah berbeza. Jadi tidak ada lagi maksud ini kecuali sebagai sejarah lah kita tahu. Dulu ada, ni kawasan tanah tinggi, ni kawasan rendah, ada keadaan lagu tu. Kalau kemudiannya berubah, tak apalah, ni sudah tercatat dah, jadi sejarah dah, ada dah. Kita boleh tahulah, boleh gambarkan hak zaman itu. Walaupun hak kemudian sudah berbeza dah, jalan dia gapo tu sudah berbeza. Dan itu tidak ada maksud sebenarnya. Tidak ada maksud. Hanya sebagai satu jalan yang dipilih oleh orang pada masa itu saja. Tidak kata ada kelebihan nak terikat dengan hak tu. Jadi kalau tidak lalu kok tu lalu kok lain ada kurang, tak ada dah maksud, tak ada. Tapi Ibnu Umar gapo ni memang dia ambil berat benda-benda lagu tu. Sebab pada masa dia masih ada lagi. Jadi adalah faedahnya, adalah kesannya, tempat-tempat tu sini Nabi putih ada. Jadi kalau sudah tak ada, tak perlu terikat dah. Dan tidak kata orang hak mari kok jalan lain, kau nak kok nu, pergi kok nu. Tak perlu lagu tu. Kita hak mari balik ni, balik timur, tak perlu pergi kona nak pergi ke Madinah ni. Tak perlu. Tapi kalau nak pergi juga tak apa, boleh kalau nak pergi kok tu. Kemudian babun fi raf'il yad idza ra'al bait, angkat tangan bila nampak Baitillah. Ini panjang pula ni. Kita berhenti sekat itulah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.